Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan berkongsikan kepada anda semua berkenaan apa itu gay, lesbian dan homofobia. Dan untuk pengetahuan anda semua, tujuan perbincangan ini dilakukan adalah untuk tujuan pembelajaran semata-mata. Apakah itu homoseksual? Menurut K.M. Beckett pada tahun 1869, homoseksual ialah seseorang yang gagal mencapai tahap ereksi normal apabila bersama dengan jantina lain. Dalam arti kata lain, apabila seseorang lelaki bersama dengan wanita tapi tidak merasakan satu tahap ereksi, ataupun sebaliknya apabila seorang wanita bersama dengan seseorang lelaki. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan seorang untuk menjadi homoseksual. Pertama, yaitu faktor genetik. Faktor genetik yang saya masukkan di sini ialah apabila lelaki mempunyai sindrom Klinefelter. Apa itu Klinefelter? Klinefelter merupakan masalah gangguan genetik yang menjejaskan lelaki. Sindrom Klinefelter bermaksud lelaki yang memiliki satu atau lebih kromosom X. Lelaki dengan sindrom Klinefelter ini disebut juga sebagai lelaki XXY ataupun lelaki sindrom XXY. Antara simptom yang ditunjukkan oleh lelaki yang menghidapi sindrom Klinefelter ini ialah pertama, mempunyai disfungsi seksual. Yang kedua, saiz kemaluan yang lebih kecil berbanding lelaki lain yang seusia. Yang ketiga, mempunyai sifat kewanitaan. Dan terakhir, memiliki payudara. Di sini mendorong lelaki untuk menjadi seseorang homoseksual kerana organ reproduktif ataupun organ-organ seksualnya tidak berfungsi seperti lelaki biasa. Di situ mereka mempunyai naluri untuk menjadi seseorang homoseksual atau mencintai lelaki lain. Faktor yang kedua yang boleh menyebabkan seseorang untuk menjadi homoseksual ialah faktor hormon. Ada teori yang menyebutkan bahawa seorang wanita homoseksual mungkin mengalami kelebihan hormon androgen saat ia masih dalam kandungan. Ada pula yang menyebutkan bahawa sifat genetik tertentu berperanan dalam menentukan sifat, perilaku dan preferensi seksual seseorang, termasuklah untuk membuat seseorang menjadi homoseksual. Dan faktor yang terakhir iaitu faktor persekitaran. Hal ini dikatakan kerana persekitaran itu membentuk jati diri seseorang. Jika seorang lelaki atau perempuan bersama lingkungan homoseksual seperti lelaki bersama lingkungan gay ataupun lesbian bersama lingkungan orang lesbian, maka pribadi mereka akan lebih menjadi seperti seseorang homoseksual. Seterusnya, saya akan menerangkan pula berkenaan istilah-istilah homoseksual. Seperti yang kita sedia maklum, golongan homoseksual pada saat ini terbagi kepada pelbagai golongan. Tetapi yang paling utama ialah ada dua, iaitu golongan gay dan golongan lesbian. Apa itu gay? Gay adalah merupakan seorang lelaki yang mencintai seorang lelaki yang lain dengan tujuan untuk memuaskan nafsu mereka. Begitu juga dengan lesbian. Seorang wanita yang mencintai seorang wanita dengan tujuan untuk memuaskan nafsu mereka. Gay lebih potensi tidak mempunyai sebarang rasa cinta atau suka kepada wanita. Begitu juga kepada lesbian. Mereka tidak akan ada rasa suka atau cinta kepada selain daripada wanita. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan amalan seksual ataupun orientasi seksual yang dilakukan oleh golongan gay dan golongan lesbian. Untuk golongan gay, mereka lebih sering melakukan hubungan liwat, iaitu hubungan melalui tubuh. Yang kedua, fellatio, iaitu seks oral, di mana mereka menggunakan rangsangan mulut dan lidah. Dan yang ketiga iaitu masturbasi bersama, iaitu rangsangan tangan. Bagi golongan lesbian pula, mereka lebih gemar ataupun lebih suka melakukan rangsangan mulut di klitoris, iaitu bibir vagina. Terusnya, masturbasi bersama dan juga persetubuhan faraj menggunakan alat-alat bantuan, seperti mana dildo ataupun zakar palsu. Seterusnya, kita akan pergi kepada homofobia. Apa itu homofobia? Dari segi istilah, homofobia adalah bermaksud ketakutan dan kebencian terhadap golongan lesbian dan gay. Namun begitu, terdapat juga beberapa golongan yang kuat
menentang sifat homofobia mereka. Antaranya ialah fundamentalis agama, golongan kelas bawah, dan orang-orang tanpa pendidikan. Variasi homoseks. Menurut beberapa kajian dan laporan daripada negara masyarakat, golongan homoseks ini dapat dikenal pasti dalam sesuatu kumpulan pekerjaan tertentu, contohnya penari balet, penari, makeup artist dan sebagainya. Di Malaysia pula, golongan homoseks seperti lelaki gay dapat dikenal pasti di beberapa tempat, contohnya di gimnasium. Hal ini kerana mereka lebih mencuba untuk mencari pasangan yang lebih bertubuh sasar dan lebih tampan. Untuk menjadi homoseks, ramai kanak-kanak yang terlibat dalam percubaan seks yang melibatkan aktiviti homoseksual, terutamanya apabila halangan atau dihalang apabila mencuba dengan berlainan jantina. Kajian yang dilakukan di United Kingdom kepada sekumpulan golongan homoseksual bahawa pengalaman awal homoseksual lelaki biasanya melibatkan rakan sebaya di sekolah, menurut laporan tersebut pada 1960. Hal ini kerana remaja pada masa awal remaja ataupun pada akhir remaja punya sifat atau semangat ingin tahu berkenaan fungsi seksual mereka. Untuk itu, mereka mencuba pelbagai jenis seksual untuk mengetahui sifat pribadi diri mereka. Saya rasa itu sahaja yang dapat saya sampaikan berkenaan golongan gay dan homofobia. Seterusnya, kita akan melanjutkan kepada sahabat saya untuk menerangkan berkenaan apa itu lesbian. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan topik tentang lesbianism. Apa itu lesbianism? Lesbianism ialah homoseksual perempuan. Seorang wanita memilih wanita lain untuk menjadi sebagai pasangan seksualnya. Perkataan lesbianism berasal daripada nama pulau Yunani iaitu Lesbos. Sifat lesbianism. Lesbian menghadapi stigma awam dan penolakan sosial. Undang-undang di USA tidak secara khususnya melarang perbuatan seksual antara wanita. Lesbian cuba menguruskan tetapan pekerjaan mereka dengan mengamalkan adab, tindak laku, dan ekspresis heteroseksual. Mereka biasanya menjadi sasaran pendapat umum yang buruk apabila mereka secara aktif menyatakan identiti seksual mereka. Bahagian seterusnya, kelaziman lesbianism. Kurang keterbukaan dan perpaduan dalam subkultur lesbian berbanding dengan lelaki gay menyebabkan sukar untuk menganggarkan bilangan lesbian. Homoseksual wanita mengekalkan penampilan luar heteroseksual dengan lebih mudah dan lebih kerap berbanding dengan lelaki gay. Ini merumitkan usaha untuk mengenal pasti mereka. Menjadi lesbian. Nilai dan norma tertentu menjadi percubaan seksual wanita, tetapi tidak semestinya membawa kepada homoseksual penuhnya. Wanita yang mempunyai hubungan romantik yang sama-sama dengan wanita lain lebih kerap menjadi homoseksual. Kanak-kanak perempuan yang kemudiannya menjadi lesbian mempamerkan tindak laku seperti lelaki lebih kerap daripada lelaki yang menjadi lelaki homoseksual mempamerkan tindak laku seperti perempuan. Seterusnya, konsep kendiri lesbian. Pengenalan diri sebagai seorang lesbian berkembang sebelum atau semasa hubungan kelamin itu sendiri. Mereka yang mengamalkan peranan berorientasikan lelaki dalam hubungan lesbian mungkin melihat diri mereka secara berbeza semasa interaksi seksual. Hampir semua lesbian ingin menjadi terikat secara emosi dan seksual dengan wanita lain yang akan bertindak balas kepada mereka sebagai wanita. Bahagian yang seterusnya, transvestitism. Transvestitism melibatkan pemakaian pakaian yang dikaitkan dengan jantina yang bertentangan, selalunya untuk memenuhi kepuasan seksual. Sifat menyimpang transvestitism berpunca daripada peranan utamanya dalam membekalkan keseronokan seksual. Satu tinjauan mendedahkan penerimaan masyarakat yang rendah tentang berpakaian silam, menekankan sifatnya yang dianggap menyimpang. S dan komuniti homoseksual. S menjema dengan jangkitan yang mengancamkan nyawa, dan pendahuluannya ialah penyakit kompleks berkaitan S, iaitu S-related complex.
Virus HIV merebak melalui jejaring badan tertentu. Cara penyebaran adalah melalui seks tanpa perlindungan dan berkongsi jarum. Dengan peratus kecilnya melalui hubungan heteroseksual. Bidang sains perubatan tidak menawarkan ubat untuk AIDS. Seterusnya, kesan AIDS terhadap tindak laku seksual. Ketakutan terhadap AIDS telah menyebabkan pengurangan tindak laku seksual dalam individu gay. Satu kajian mendapati bahawa kira-kira separuh daripada pasangan gay monogami, iaitu pasangan yang hanya mempunyai seorang sahaja pasangan seks, mengatakan mereka sendiri mengamalkan seks yang selamat secara konsisten. Seks tanpa perlindungan yang disengajakan dikenali sebagai bug chasing, yang melibatkan lelaki HIV negatif mencari jangkitan daripada pasangan HIV positif. Seks tanpa perlindungan ini adalah tujuan untuk dijangkiti AIDS. Sesetengah individu melihat AIDS sebagai simbol kekitaan dalam komuniti gay. Itu saja semua yang akan saya sampaikan pada hari ini. Melalui video ini, saya berharap agar semua pelajar tidak melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sebegini. Marilah kita say no to LGBT. Terima kasih.